Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Tokyo Revengers chapter 245. Untuk dalam chapter yang lepas, kita dapat tengok telah bermulanya pertemuan terakhir di antara kumpulan Tokyo Manji Second Generation yang diketuai oleh Takemichi menentang Kanto Manji yang diketuai oleh Maiki. Jadi untuk dalam chapter 244, Takemichi dah memang bernekat dan yakin dia mampu untuk menewaskan Kanto Manji Gang. Walaupun dari jumlah bilangan anggota, boleh dikatakan agak mustahil untuk mereka menang dalam pertarungan tersebut. Yang mana anggota kumpulan Takemichi hanya ada 50 orang je. Manakala Kanto Manji pula sebanyak 500 orang. Malah bukan tu je, anggota-anggota atasan untuk kumpulan Kanto Manji pun bukannya orang biasa-biasa. Semuanya ada nama dan mempunyai kekuatan yang cukup susah untuk ditewaskan. Jadi untuk dalam chapter kali ni memang banyak gila benda yang dah berlaku. Dan apa yang paling mengejutkan, karakter Takemichi bukannya crybaby lagi macam apa yang kita kenal dia sebelum ni. Malah Takemichi ni lah yang kita nak selama ni, yang dah bersedia untuk berhadapan dengan Maiki. Dan ni merupakan gambaran Takemichi adalah raja berandalan yang sebenar. So aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 245 yang bertajuk Grow Up Tu ataupun bermaksud sudah membesar. Lebih kurang macam tu lah maksud untuk dalam chapter kali ni. Chapter 245 bermula dengan kedua-dua kumpulan sudah bersiap sedia untuk memulakan pertarungan. Jadi bila Takemichi dah bagi syarat untuk memulakan pertarungan, dan akhirnya kedua-dua kumpulan pun berlari ke arah satu sama lain untuk bertarung sambil Takemichi jerit, "Ora!" Dalam masa yang sama, sewaktu pertarungan sudah bermula, Maiki pun cakap lah, "Bodoh betul dia ni. Kenapa orang lemah macam kau ni yang berada di bahagian paling depan? Kau tahu tak, pasukan kau terus akan kalah bila leader diorang tumbang." So kita dapat tengok pertarungan pertama bermula dengan Kakucho terus menuju ke arah Takemichi untuk berhadapan dengan beliau. Tapi Takemichi cakap dekat Kakucho, "Ke tepi Kakucho, jangan halang aku." Lalu Kakucho terus menumbuk tepat dekat muka Takemichi. Jadi bila Takemichi dah kena serang, reaksi Inoue dengan Chifuyu pun terkejut lah, dan diorang risau akan keadaan Takemichi. Yelah, Takemichi kan leader untuk kumpulan Tokyo Manji Second Generation. Jadi bila Takemichi dah tewas, automatik kumpulan diorang pun akan turut tewas sekali. Lepas tu Kakucho pun cakap lah, "Pertarungan kau dah berakhir, tak guna." Tapi sewaktu Takemichi kena serang oleh Kakucho, dia teringat balik sewaktu dia kecil. Yang mana sewaktu Takemichi kecil, dia seorang yang sentiasa yakin akan kebolehan diri dia sendiri. Dia yakin dia seorang yang kuat. Tapi sampailah satu masa, selepas umur Takemichi dah mula meningkat, dia dah mula hilang confident. Dia rasa dia seorang yang lemah. Dia selalu mengalah je bila orang cakap apa. Dia kena bully ke apa, dia tak akan melawan balik. Tak sama macam sewaktu dia kecil. Takemichi dah mengalah sebelum dia lawan semula. Dia tak mencuba pun. Tapi sekarang ni Takemichi dah berubah semenjak dia ada orang yang perlu dilindungi. Sebab itulah dia dah mula bangkit semula untuk bertarung, walaupun dia tahu dia bukanlah seorang yang cukup kuat macam orang lain. Tapi dia perlu cuba untuk lakukan apa je demi untuk melindungi ke semua orang yang disayang. Dan disebabkan itulah Takemichi percaya yang dia tak akan tewas lagi. So berbalik semula dekat situasi pertarungan, selepas je Takemichi telah menerima serangan dari Kakucho, dia tak tumbang pun. Malah apa yang paling mengejutkan, Takemichi lawan semula dengan dibalas balik tumbukan tepat dekat muka Kakucho, sampaikan Kakucho tercampak jauh dari situ. Dan disebabkan apa yang telah dilakukan oleh Takemichi, Chifuyu dengan Hakai pun terkejut lah. Diorang tak sangka yang Takemichi mampu untuk buat macam tu. Malah bukan takat diorang je yang terkejut, sampaikan Maiki sendiri tak percaya apa yang telah berlaku. Lalu selepas sirai itu, Takemichi pun terus dia tunjuk ke arah Maiki sambil dia cakap, "Dan sekarang ni aku akan melakukan perkara yang sama. Aku dah bersedia Maiki." Lepas tu diorang berdua pun saling menatap antara satu sama lain. Dan chapter 245 pun habis macam tu je. Jadi untuk dalam chapter kali ni memang cukup gila. Memang tak disangka Takemichi mampu untuk bertaruh semula menentang salah satu anggota yang cukup kuat dalam kumpulan Kanto Manji. Dan disebabkan ni membuatkan ramai yang dah mula percaya Takemichi akan membuat kejutan sewaktu berhadapan dengan Maiki. Dan dia tak akan pernah sekalipun mengalah sampailah ke hujungnya. Aku yakin sangat Takemichi walaupun kena tibai sekali
sekalipun dengan Mikey, dia tetap tak akan mengalah. Sama macam sewaktu dia lawan dengan Taiju dan juga Kisaki. Lebih kurang macam tu lah. Dia mesti akan fight balik walaupun muka dah berlebam semua tu. Dia tak akan mengalah, dia tak akan turning back, dia tak akan patah balik ke belakang. Dia akan teruskan semangat untuk menewaskan Mikey, untuk sedarkan Mikey walaupun terpaksa membunuh Mikey. Tu apa yang aku rasa lah. Aku rasa Mikey ni memang punca segala benda ni berlaku. Jadi macam mana pula dengan pendapat korang? Apa yang dah berlaku untuk dalam chapter kali ni? Adakah korang rasa Takemichi dah mampu untuk berhadapan satu lawan satu dengan Mikey? Ataupun sebaliknya? Yelah, sebab Mikey ni pun tak tertewas lagi. Memang tak pernah tewas pun. Sebab dia terlalu OP lah untuk dalam anime Tokyo Revengers. Korang sharekan pendapat korang dekat ruangan komen, ok? Apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. So stay tune je, ok? Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa untuk next week, aku akan cuba ada kejutan lah untuk dalam channel FaizD Studio, ok? Teruskan support FaizD Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye. Ok guys, sebelum kita sambung lagi video, aku nak bagi tahu ni. Untuk baju anime keluaran FaizD Studio, design Uchiha Itachi white version dan black version dan juga Uchiha Sasuke, stok dah tak banyak tau, dah nak habis. Untuk Uchiha Itachi black hanya tinggal last stock selai je lagi, saiz XL. Manakala untuk white version pula hanya tinggal 5 helai, saiz L dan 4XL. Untuk design Uchiha Sasuke ada banyak lagi saiz yang available. Untuk kualiti baju korang jangan risau, kita orang bagi yang terbaik. Kita orang gunakan material microfiber interlock. Kalau korang nak pakai untuk aktiviti outdoor pun memang tak ada masalah langsung, dan design memang cukup cantik. Baju ni ready stock dan insyaAllah aku akan restock balik untuk Uchiha Itachi Black hujung bulan 3 ataupun awal bulan 4. Dan apa yang lagi menarik, setiap pembelian akan dapat free gift berbagai barang anime. Jadi kalau korang berminat dan dapatkan baju anime keluaran FaizD Studio, korang boleh terus je order dekat Shopee FaizD Studio ataupun korang WhatsApp je nombor yang ada dalam video ni, ok? So link semua aku ada letak dalam description. Jangan lepaskan peluang selagi stok masih ada.